Pesawah-pesawah kata tak ada duit sebab kena bayar 50%. 50% kena bayar, kena keluar duit sendiri. Kita faham. Jadi untuk membantu pesawah-pesawah, kita dah bersetuju dengan Tekun. Pesawah yang nak beli, kalau tak ada duit, boleh buat pinjaman Tekun untuk 50% nak bayar matching grant tersebut. Pesawah-pesawah beritahu saya, kalau mereka pinjam Tekun, mereka tak mampu nak bayar tiap-tiap bulan. Sebab padi ini bermusim, kita dah buat keputusan untuk pesawah-pesawah kita beri keistimewaan. Tak payah bayar tiap-tiap bulan, tetapi bayar mengikut musim apabila padi dituaikan. Ini yang kita buat untuk bantu pesawah. Kita bantu segala-galanya dan kita dah beri arahan kepada Tekun supaya mereka boleh mengambil pinjaman Tekun untuk membeli mesin dan sebagainya. Baru-baru ini, 2-3 hari lepas, saya jumpa dengan pemimpin-pemimpin pertubuhan peladang. Saya dah pun memaklumkan bahawa setiap PPK, kita dah luluskan sebanyak 100,000 setiap PPK di dalam adun Sungai Limau ni untuk menaik taraf jalan-jalan pertanian dan sebagainya. Dan banyak lagi yang saya umumkan kelulusan waktu itu. Jadi, saya kira waktu itu ada 10 permohonan yang telah pun kita luluskan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, di Sungai Limau ni bukan setakat pesawah-pesawah untuk nelayan misalnya. Di Sungai Limau ni untuk repair jeti nelayan di Sungai Limau. Kita telah pun meluluskan peruntukan sebanyak RM500,000. Dan untuk nelayan-nelayan memasarkan hasil tangkapan mereka secara terus, kita telah bersetuju untuk membina pasar nelayan untuk nelayan-nelayan memasarkan produk ikan mereka bagi mengelakkan orang tengah dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Tukun juga. Untuk nelayan kita akan bina Tukun yang berharga 2.5 juta bagi kepentingan nelayan-nelayan dan sebagainya. Pagi tadi TPM rasmikan pasar tani dan kita pun dah bersetuju. Kita akan cari tapak yang sesuai untuk pasar tani kekal. Kerana kita tak nak dah melihat pasar tani ini pasar tani yang dapat dijadikan tempat perniagaan seminggu sekali atau 2 kali seminggu. Di dalam kita mengadakan ataupun jihad memerangi orang tengah ini, kita nak mengurangkan dari segi tier ataupun lapisan-lapisan. Jadi kita nak supaya petani terus hantar produk-produk mereka terus ke pasar nelayan ataupun pasar tani. Kalau pasar nelayan boleh berniaga setiap hari, kita pun nak pasar tani diniagakan supaya petani boleh berniaga setiap hari. Jadi kita tadi dah berbincang dengan pengurusi PPK di kawasan dekat pasar tani tersebut, di Sungai Limau. Dia pun telah mencadangkan satu tapak kekal dan saya akan bincang dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar supaya Kajian Negeri boleh mengambil alih tanah tersebut untuk dijadikan sebagai tapak dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mana-mana yang menanam buah-buahan, farma telah pun diberikan peranan oleh kerajaan bukan saja untuk menjual buah-buahan segar daripada negara kita di dalam negara, tetapi menjual ke luar negara dan sebagainya. Datuk KSU saya baru balik daripada Singapura kerana arahan daripada Perdana Menteri untuk mewujudkan pasar segar di Singapura, dan kita akan bawa buah-buahan daripada petani-petani di luar bandar supaya buah-buahan tersebut dapat dijual di Singapura dalam waktu yang terdekat ni. Bukan saja kita akan jual di Singapura, tetapi kita akan buka Agro Bazaar Farma di Hong Kong, di negara China, di Taiwan, di Australia, di negara-negara Arab dan sebagainya. Jadi peluang untuk orang kampung menjual buah-buahan mereka akan kita perluaskan bukan saja dalam negara tetapi di luar negara. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, yang saya nak sebut pada hari ini
ialah kita sentiasa merancang. Kita sentiasa merancang berbagai-bagai cara dan program untuk memastikan pendapatan nelayan, petani, penternak dapat ditingkatkan. Berbagai-bagai yang kita lakukan. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyokong segala yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian. Kita nak hapuskan orang tengah kerana kita tahu orang tengah selama ini yang mengambil kesempatan, mengambil keuntungan hasil daripada titik peluh orang kampung. Sebab itu kita perjuangkan soal ini. Jadi sebab itulah jihad kita isytiharkan pada 2014 nanti. Yang tujuan kita adalah supaya pendapatan nelayan, petani dan peternak dapat kita tingkatkan. Jadi ini yang nak dilakukan oleh kerajaan. Kita bukan setakat bercakap. Kita bukan setakat berceramah malam-malam untuk menyedapkan hati tuan-tuan dan puan-puan. Kita bukan turun ke cawangan-cawangan ke kampung-kampung bercerita tentang keburukan orang lain, memfitnah orang lain dan cerita secara retorik apa yang kita nak buat tetapi akhirnya satu pun tak buat. Yang kita cerita adalah program-program yang telah pun kita rancang dan kita akan laksanakan. Ini bezanya antara Kerajaan Barisan Nasional dengan pembangkang. PAS merintah, PAS boleh bercakap, tapi tak mampu nak bawa apa-apa pembangunan pun. Tapi saya beri jaminan kepada tuan-tuan, kalau Barisan Nasional, kita bukan saja bercakap, tapi kita akan laksanakan segala yang dijanjikan oleh Kerajaan Barisan Nasional. Sebab itulah, di dalam membuat pemilihan besok, tuan-tuan mesti memilih parti yang boleh memberikan kesejahteraan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Bukan setakat parti yang tuan-tuan seronok dengar dia bercakap. Bukan parti yang tuan-tuan suka dengar dia bersyarah. Wah, dia hebat sarahan dia. Kalau setakat hebat dengan sarahan apa yang boleh buat? Harga padi tak naik. Kalau hebat bersarah pun. Kalau dia hebat bersarah pun pendapatan tuan-tuan tak naik. Kalau dia hebat bersarah pun takkan dapat apa-apa pun. Biar tak hebat bersarah tetapi yang penting pendapatan tuan-tuan dapat ditingkatkan untuk kepentingan anak cucu tuan-tuan dan sebagainya. Jadi ini yang patut kita cari. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, di dalam memilih ini, jangan kita rasa emosi. Ini kawasan PAS, dia ustaz, dia kawan saya. Bukan itu. Tuan-tuan nak berkawan dengan calon tu berkawanlah. Nak minum teh tarik pagi-pagi, minumlah. Nak makan pulut dengan ikan masin, makanlah. Tidak ada masalah. Makanlah kenyang-kenyang. Berkawan-berkawanlah. Tak pernah kita kata putuskan tali silaturahim dengan pemimpin-pemimpin PAS dan sebagainya. Tetapi yang kita nak buat pemilihan besok adalah pemimpin yang nak jamin masa depan kita dan anak kita. Anak cucu kita. Itu yang kita nak cari. Kalau nak berkawan, tidak ada masalah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya harap tuan-tuan membuat pemilihan yang betul. Sebab lepas ini banyak lagi kerja yang akan dilakukan oleh Wakil Rakyat DUN ini. Banyak lagi yang disebut ini dalam ucapan Datuk Man tadi, di dalam ucapan saya tadi. Tentu sajalah segala yang saya umumkan nanti, projek-projek ini yang akan bawa jumpa saya adalah ADUN yang akan menang nanti. Saya percaya kalau ADUN yang menang itu daripada parti PAS, tak mungkin dia akan bawa surat dia jumpa saya. Tak mungkin. Dia akan malu sendiri. Tetapi kalau BN menang, insya-Allah besok atau lusa dia akan datang jumpa saya dan saya akan luluskan terus segala permohonan yang telah saya luluskan supaya dapat dilaksanakan dengan segera dan sebagainya. Jadi saya beri jaminan kepada tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya janjikan akan kita kotakan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, waktu saya berjumpa dengan pemimpin peladang, pemimpin peladang minta saya 10 permintaan. Saya lulus 10 permintaan. Cuba saya kata kat peladang, pemimpin peladang, tuan-tuan minta 10. Boleh ke saya minta 1 saja? Adil tak? Dia minta 10, patutnya saya minta 10. Dia minta 10 dengan peruntukan beratus-ratus ribu, hampir berjuta.
Yang dia minta tu bukan free. Tapi saya minta satu saja dan tak payah bayar duit pun. Yang saya minta satu saja, iaitu besok undi calon Barisan Nasional supaya BN menang pada malam esok. Jadi tuan-tuan dan puan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan. Tahniah kepada yang menerima sumbangan pada hari ini. InsyaAllah saya percaya tuan-tuan yang menerima dan sebagainya merupakan seorang yang saya kira orang Melayu sejati, orang Melayu tulen, yang kita sentiasa mengatakan orang memberi, kita merasa, orang berbudi, kita berbahasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.